memerlukan kehadiran guru besar Cikgu Faizal yang bersama-sama ada di sini dan semua rakan-rakan MLT yang sangat saya hormati sekalian lah. Okay, untuk makluman rakan-rakan, sebenarnya PLC hari ini adalah khas saya buat untuk rakan-rakan MLT di bawah bimbingan saya. Walau bagaimanapun saya memberi peluang kepada rakan-rakan MLT yang tidak berpeluang untuk mendapat bimbingan secara khusus dengan saya pada tahun ini untuk saya menyampaikan sedikit ilmu mengenai pengurusan panitia SKPMG 3.1.21. Okay, dan hari ini kita hanya akan fokus kepada dua sahaja dan insya-Allah saya akan mengambil masa kurang daripada 1 jam lah. Okay. Untuk keselesaan rakan-rakan guru sekalian. Okey, baiklah. Jadi kita akan mulakan PLC kita pada hari ini. Jika sekiranya ada persoalan dan sebagainya, rakan-rakan boleh chat saya lah di ruangan chat. Saya akan boleh tengok di sana sekiranya ada soalan-soalan yang ingin ditanya. Okey, dan kebetulan pula dalam bulan 3 ini kita mungkin akan sudah mengisi borang kendiri untuk pengurusan panitia 3.1.2. Jadi sangat bersesuaianlah PLC ini diadakan pada hari ini. Walau bagaimanapun PLC ini boleh berlaku berterusan sekiranya rakan-rakan ingin tambahan lagi, bolehlah maklumkan kepada saya. Okey, baiklah kita mulakan kepada bahagian 3.1.21. Okey, dan sebenarnya rakan-rakan guru, bila kita bercerita tentang ketua panitia, rakan-rakan guru mungkin akan nampak fail panitia. Sedangkan hakikatnya sebenarnya ketua panitia itu tugas utamanya adalah menguruskan panitia itu sendiri. Okey. Jadi ada berapa kerja buat yang harus dilaksanakan oleh rakan-rakan panitia adalah sebanyak 4 lah sahaja sebenarnya. Kalau kita ikut zaman-zaman yang dulu kan ada sampai 12 file, ada yang sampai 13 file. Maksudnya nampak macam sangat menyukarkan. Tetapi apabila SKPMG itu telah diwartakan, nampak benda tu mula-mula susah. Rupa-rupanya SKPMG tu ini sebenarnya adalah satu yang memudahkan kita. Maksudnya kita nampak sebenarnya macam senarai semak kita sebagai seorang ketua panitia. Okey, seterusnya. Okey, sebenarnya ada 4 untuk pengurusan panitia ini, tetapi hari ini kita hanya fokus kepada 2 sahaja, iaitu kita akan fokus kepada 3.1.21 iaitu pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profesional dan terancang, dan yang terakhir sekali iaitu 3.1.24 iaitu bantuan grant per kapita mata pelajaran dimanfaatkan secara sistematik dan terancang. Maksudnya hari ini kita hanya bincang 2 sahaja. Okay? Kita hanya akan membugarkan 2 sahaja sebab saya yakin rakan-rakan panitia di sini kebanyakannya memang adalah ketua-ketua panitia atau MLT yang berpengalaman dan sangat hebat. Okey. Okay, kita teruskan ya. Jadi sebagai ulang kaji, walaupun rakan-rakan mungkin semua sudah tahu, tapi mungkin ada juga ketua-ketua panitia yang baru. Okey, jadi bila kita nampak borang ini borang keberhasilan sebenarnya, kita akan nampak di sini kita akan lihat ada TT dan TK. TT itu adalah tindakan. Jadi tindakan ni maksudnya bila kita ada memperolehi, maksudnya kita layaklah untuk mendapat 1, dan TT ni ada 1 ataupun 0 sahaja. Okey, kalau kita telah adakan, maksudnya kita layaklah untuk mendapat 1. Dan TK ni adalah kualiti ini berfokus kepada kualiti, dan kita akan tengok di kawasan di sini terus kita tengok pada kualiti 4. Untuk kita sampai ke tahap 4, kita terus tengok di kualiti 4. Maksudnya yang 321 ni jangan ditengok, kita terus tengok di sini. Okey, ini akan saya terangkan selepas ini ya. Okey, seterusnya. Okey, ini kita so hari ini satu lagi adalah untuk 3.1.24. Okey, ini sebagai pengenalan borang keberhasilan lah yang rakan-rakan guru selalu tengok kan. Jadi macam dalam persoalan kita, adakah selama ini kita mengisi borang keberhasilan ini dengan jiwa kita, dengan hati kita, atau hanya kita letak-letak sahaja untuk memenuhi kehendak pentadbir? Maksudnya kalau ada kalau sekiranya sebelum ni kita ada rasa macam kita letak-letak saja, mungkin inilah peluangnya untuk kita
memahami dan memenuhi apa sebenarnya yang dikehendaki oleh borang keberhasilan ini. Okey. Okey, ini ya. Siapa sebenarnya KP? KP adalah yang mengurus. Okey, yang menguruskan. Sebenarnya file itu hanyalah sebagai tempat untuk kita menyimpan evidence sahaja. Jadi sebelum kita dapat menyimpan evidence ke dalam file tersebut, pastinya untuk memudahkan kerja buat kita adalah senarai semak. Dan senarai semak yang disediakan oleh kementerian iaitu SKPMG itu dia lebih umum. Tetapi pada hari ini kita akan mengupas lebih dalam macam mana apa yang kita ingin masukkan ke dalam file penelitian tersebut. Dan sebenarnya apabila kita telah membuat kerja buat, barulah ada yang boleh kita masukkan ke dalam file penelitian tersebut, kerana itu hanya sebagai kita punya evidence kerja sahaja. Okey, itu hanya kita punya bukti yang kita telah melakukan pengurusan panitia. Okey. Jadi ini telah saya tunjukkan tadi, okey. Di sini saya ingin memfokuskan iaitu secara menyeluruh meliputi semua tahap tingkatan murid. Okey, kita tengok dulu. Ada berapa tahap tindakan yang harus dilakukan di dalam pengurusan penelitian pertama? Yang pertama, memperolehi dokumen kurikulum, menyelaras penyediaan RPT dan RPH. Perkataan menyelaras itu ya sangat penting. Menyelaras pentaksiran, kemudian menyelaras tugasan murid, menganalisis data dan maklumat pentaksiran, mengambil tindakan susulan. Jadi, di mana kita mau lihat tahap kualitinya, kita tengok di sini, di tahap kualiti ini. Dan yang macam saya katakan tadilah, yang paling sukar adalah adakah secara menyeluruh meliputi semua tahap tingkatan ataupun kita hanya melakukan untuk tingkatan 1 ataupun darjah 1, darjah 2 sahaja. Tapi selalunya untuk 3.1.21 ni untuk menyeluruh itu sangat mudah. Okey, kecuali untuk 31.2.2 dan 31.2.3 itu agak sukar sedikit kalau kita tidak memahami. Ini tidak masalah. Okey, kita teruskan ya. Baiklah, ini adalah contoh, adalah contoh-contoh evidence untuk setiap kerja buat yang kita laksanakan. Dan untuk pengetahuan rakan-rakan guru yang hadir hari ini adalah senarai semak yang, ini contoh ya, contoh senarai semak yang telah kami perhalusi bersama-sama lah di SIC Plus di Wilayah Persekutuan Labuan ini. Jadi adanya panduan ini memudahkan rakan-rakan guru untuk melihat adakah kerja buat kita ini telah memenuhi ataupun tidak. Walaupun sebenarnya ini belum sempurna lagi, tetapi ini membantu rakan-rakan untuk memudahkanlah sebenarnya. Kalau kita tengok dari segi tindakan memperolehi dokumen, apa yang memperolehi dokumen itu? Jadi evidence-nya di SKP, RPT, di PK 1.0, di PK 2.0, maksudnya terkini kan. Kemudian jadual waktu induk, jadual ujian, minit mesyuarat, dan minit mesyuarat inilah yang paling terpenting. Sejauh mana ketua panitia menyediakan minit mesyuarat yang berkualiti, ataupun minit mesyuarat itu hanya satu muka sahaja asal-asal kita buat minit mesyuarat. Yang penting ada 4 minit mesyuarat. Maksudnya selepas ini kita mesti ada bertekad ingin melaksanakan, maksudnya menulis minit mesyuarat ini berdasarkan apa kerja buat yang akan dilakukan terhadap pengurusan panitia kita. Maksudnya minit mesyuarat ini dibuat dengan isi, dengan hatilah, bukan sekadar untuk memenuhi kehendak pentadbir. Contohnya ya. Okey, dan kemudian seperti biasalah SPI bilangan 11, maksudnya kita masukkan kesemuanya di dalam memperolehi dokumen lah. Kemudian dari segi menyelaras penyediaan RPT dan RPH. Okey, jadi di sini boleh dinampak evidence-nya daripada minit mesyuarat juga. Nampak tu betapa pentingnya minit mesyuarat ya. Kemudian buku panduan pengurusan boleh kita ambil, minit mesyuarat jawatan kuasa kurikulum sekolah boleh diambil, RPT boleh diambil, maksudnya, tapi mungkin ada yang lain-lain lagi, rakan-rakan boleh tambah sendiri. Okey, dan dari segi yang ketiga, menyelaras pentaksiran. Okey, adanya jadual ujian dan pentaksiran, minit mesyuarat jawatan kuasa kurikulum, buku panduan pelaksanaan PBD, JSI atau JSU. Okey, bercerita tentang JSI dengan JSU setiap exam ini, sejauh mana setiap sekolah, setiap rakan guru mengamalkan penulisan JSI dan JSU sebelum kita menghasilkan soalan. Sejauh mana? Ataupun kita menghasilkan JSI dan JSU itu selepas kita buat soalan. Maksudnya jika ada terjadi begitu, mungkin kita boleh betulkan balik, kita bermula dengan JSI dengan JSU dulu, barulah kita menghasilkan soalan. Maksudnya di sinilah peranan ketua panitia dan guru-guru kanan bidang
dan penolong kanan 1 untuk memastikan rakan-rakan kita bermula dengan JSI barulah menghasilkan soalan. Kita boleh berubahlah tahun ini kan. Boleh kita berubah. Mungkin ada setengah sekolah yang rakan-rakan telah melaksanakan ini tahniah. Tapi mungkin kadang-kadang ada yang terlupa buat soalan dulu atau JSI-nya langsung tiada. Jadi itu yang harus kita bugarkan dan kita tambah baiklah dalam kita punya pengurusan panitia. Okey. Kemudian dari segi buku panduan program, okey, minit mesyuarat, okey, itu sudah sama berulang. Okey, mungkin ada soalan, bolehkah sekiranya tadi dalam fail yang pertama sudah ada minit mesyuarat pertama, evidennya kan? Jadi bila sampai bahagian yang seterusnya, bolehkah tidak diletakkan? Boleh, tiada masalah. Maksudnya kita minit mesyuarat itu kalau boleh dijadikan eviden cukup di file yang pertama ataupun di bahagian yang pertama. Tidak perlulah di photostat berkali-kali. Okey? Dan ini adalah salah satu contoh ya yang dihasilkan oleh salah sebuah sekolah di Labuan, rakan-rakan guru bimbingan saya, walaupun saya tidaklah membimbing sangat sebab guru ini sangat hebat sebenarnya, ketua panitia ini sangat hebat, orang yang sudah otai, penghasilan evidennya lebih detail. Jadi ini contohlah surat arahan pekeliling, surat panggilan lebih kurang tapi lebih jelas. Ada head count, maksudnya bergantung kepada maksudnya panitia itu sendiri. Maksudnya ada beberapa perkara eviden yang boleh ditambah sendiri mengikut kesesuaian subjek masing-masing terutamanya. Okey? Dan untuk pengetahuan rakan-rakan, untuk eviden tadi rakan-rakan boleh, nanti saya akan berikanlah kepada rakan-rakan ya, jangan risau. Okey. Jadi ini adalah contoh minit mesyuarat. Okey, kenapa saya bercerita tentang contoh minit mesyuarat? Sebab pengalaman saya sebagai seorang, saya pun pernah menjadi KPIS dulu, saya lah orang yang buat minit mesyuarat sekeping tu, di depan muka surat sekeping saja tu kan. Hakikatnya, dalam minit mesyuarat yang pertama tu, banyak perkara yang kita boleh letakkan dan disitulah terletaknya eviden. Jadi sejauh mana selama ini kita melaksanakan mesyuarat itu dengan betul-betul, maksudnya, dan sejauh mana minit mesyuarat yang kita tulis itu dengan bersungguh-sungguh. Okey. Mari kita tengok isinya ya. Kita tengok isinya. Maksudnya ini macam biasalah kata-kata aluan kan. Tetapi yang paling penting di sini penceritaan mengenai rancangan pengajaran tahunan, maksudnya RPT diselaraskan semua guru. Maksudnya ada dia punya eviden di sini. Walaupun tidak ada RPT yang memang sudah diselaraskan, tapi dalam minit itu sudah diletakkan di sana yang bahawa ketua panitia telah meminta semua rakan guru menyelaraskan RPT. Maksudnya ada itu sebagai eviden. Dan untuk sekolah transformasi ya, kan banyak yang sudah menjadi sekolah transformasi, tahun 2025 nanti semua akan menjadi sekolah transformasi. Penulisan OPKK sangat penting dan sejauh mana penulisan OPKK itu diseragamkan untuk setiap rakan yang di dalam ahli panitia. Maksudnya panitia masing-masing lah. Kalau RBT contohnya, pengurusan perniagaan. Kalau satu sekolah lagi baguslah, tapi itu terpulang kepada pentadbir di sekolah. Sebab di dalam penulisan OPKK ini kita ada 3 modul. Jadi 3 model lah, bukan modul. Model iaitu sama ada kita menggunakan mega, kognitif ataupun ABCD. Okey, maksudnya kita boleh pilih salah satu. Ketua panitia boleh memilih salah satu untuk diseragamkan untuk semua guru-guru di sekolah. Okey. Kita teruskan. Okey, contohnya mengenai lagi satu yang bercerita tentang pentaksiran postmortem. Mungkin sekolah menengah tiada masalah. Okey, tapi untuk sekolah rendah sejauh mana PBD kan? PBD itu dibincangkan, dimesyuaratkan, membincangkan apakah penambah baik yang boleh dilakukan, intervensi yang boleh dibuat, sejauh mana kita sangat menitik beratkan hasil pentaksiran PBD itu, sejauh mana panitia sendiri menitik beratkan, terutamalah sekolah rendah. Kalau yang masih TP1, TP2 tu kan, apa yang ingin dilaksanakan. Dan untuk sekolah menengah juga sebenarnya tanpa disedari, PBD ini telah ada semenjak dulu lagi sebenarnya. Tapi sejauh mana cikgu sekolah menengah
melaksanakan pentaksiran itu dengan, maksudnya dengan sebenar-benarnya. Mungkin memang ada kita buat pentaksiran, tapi adakah kita mengisi markah, contoh markah kan, markah ataupun TP berapa. Jadi paling mudah adalah menggunakan kita punya rekod pengajaran lah kan, buku rekod letak di belakang kalau masih menggunakan buku rekod. Tetapi kalau sudah menggunakan yang talian sekarang, lagi mudah. Mungkin kita boleh menyediakan satu tempat untuk kita meletakkan sejauh mana TP budak-budak kita ataupun murid-murid kita. Jadi untuk rakan-rakan guru sekolah menengah, mungkin sudah sampai masanya kita mengingatkan kepada rakan-rakan guru kita untuk melaksanakan PBD dengan sebenar-benarnya dan menghasilkan pentaksiran yang terbaik untuk murid-murid kita. Okey, seterusnya ya. Okey, dan sekali lagi ya, untuk sekolah-sekolah yang transformasi, sejauh mana OPPM digunakan di dalam pengurusan panitia. Bolehlah diamalkan ya, OPPM, penulisan OPPM. Okey, jadi kalau kita nampak di sini takwim yang dirancangkan oleh ketua panitia ini sangat detail ya. Dia pakai nombor. Dari nombor 1 sampai nombor berapa. Maksudnya di sini kita akan nampak bengkel pengenalan format RBT tingkatan 1. Maksudnya ketua panitia ini dia bukan hanya menjurus kepada tingkatan 3. Kalau RBT, kalau sekolah menengah sampai tingkatan 3 sahaja. Kan, maksudnya yang exam tingkatan 3 saja kan. Maksudnya kita tidak fokus tingkatan 3 sahaja. Kita akan fokus daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Begitu juga dengan mata pelajaran lain. Sejauh mana kita menyediakan program perancangan itu, ini masuk sebenarnya bahagian yang seterusnya, tapi saya mau cakap sikit jugalah. Sejauh mana kita merancang program itu untuk daripada darjah 1 sampai ke darjah 6. Okey, tapi itu kita akan halusi lagi di PLC yang kedua nanti. Okey. Maksudnya saya ingin menyatakan di sini bahawa di dalam minit ini semuanya ada. Hampir memenuhi eviden dalam minit mesyuarat yang pertama. Itulah pentingnya penulisan minit mesyuarat yang baik dan berertilah dan ada jiwa. Itu. Okey, jadi ini lagi sekali lagi ya, menunjukkan dalam eviden minit mesyuarat itu ada program peningkatan untuk tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 1, 2, 3. Ada eviden di sana. Ada. Layak sudah ketua penantian ini untuk dapat 4 lah sebenarnya kualiti ya. Dan dari segi pentaksiran bilik darjah, bercerita tentang pentaksiran bilik darjah, bercerita tentang pencerapan guru, penyemakan buku latihan, bercerita tentang penyemakan buku latihan. Ini pun di bahagian yang lain. Tetapi sejauh mana kita melaksanakan penyemakan buku latihan? Contohnya, ketua panitia mengambil buku daripada rakan-rakan ahli panitia. 10 buah contohnya. Saya yakin ramai rakan ketua panitia yang telah melaksanakan itu. Tapi mungkin ada yang terlupa dan tidak melaksanakan, jadi harus diteruskan budaya yang baik tersebut. Kerana sebenarnya sebagai ketua panitia, bila kita melihat buku-buku latihan yang dihasilkan oleh murid-murid daripada guru-guru yang lain, kita akan nampak banyak, maksudnya banyak kelebihan rakan-rakan guru yang di bawah kita yang kita boleh jadikan sebagai kita punya ilmu baru, begitulah. Dan seterusnya, dalam minit mesyuarat pertama itu juga kita boleh menceritakan tentang peruntukan PCG. Dan di situlah anggaran perbelanjaan diceritakan. Sebab itu kan ada setengah ketua panitia, bila sampai nanti kita cerita di yang file yang keempat, iaitu pengurusan untuk kewangan. Kenapa mengisi borang keberhasilan masa awal yang pertama tu kosong tindakannya. Yang perancangan tu kan, kenapa kosong? Sebab kebanyakan ketua panitia beranggapan duit belum turun, jadi belum ada tindakan apa-apa boleh dibuat. Sedangkan perancangan sudah boleh dilaksanakan, maksudnya anggaran perbelanjaan. Nanti kita akan ceritakan di yang keempat lah. Okay, sebab itulah dalam minit mesyuarat ni telah merangkumi banyak eviden untuk memenuhi eviden lah kita punya pengurusan panitia. Okay. Dan saya ingin mengambil peluang sedikit bercerita tentang pentingnya pentaksiran. Dan sebagai terutama di sekolah transformasi ya, PBD ini ada terletak di dalam modul 8. Kenapa pentingnya pentaksiran? Kerana pentaksiran merupakan perkara yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan. Jadi daripada pentaksiran ini, rakan guru boleh mengesan perkembangan murid.
mengenal pasti kekuatan kelemahan. Saya rasa itu semuanya rakan guru tahu. Kalau saya tidak sebutkan satu persatu pun, rakan guru pasti tahu. Ini hanya sebagai pembugaran sahaja bahawa betapa pentingnya PBD di dalam kelas. Dan kalau tanpa kita sedari ya, kalau kita bercerita tentang formatif, sumatif. Okay, sumatif itu peperiksaan kan. Formatif itu kita lakukan setiap kali kita masuk ke kelas. Itulah PBD. Sebab itu sejauh mana PBD yang kita lakukan itu berkualiti. Atau kita, contohlah, kita mau masuk kelas, kita terus photostat, lepas tu terus guna itu sebagai lembaran. Contohnya lah, sejauh mana lembaran itu ada jiwa untuk murid kita. Sedangkan sepatutnya PBD itu adalah berdasarkan perkembangan murid. Contohnya begitulah. Itu pentingnya OPKK. OPKK. Itu kalau kita mengulas standard 4, 4.1 itu cukup mengulas mengenai OPKK. Okay, tetapi hari ini kita hanya berfokus kepada pengurusan panitia ya. Kalau saya bercakap tu nanti panjang. So ini kalau dapat saya mau buat kurang daripada sejam sahaja. Okay. Dan ingin kita mengulang kaji di sini, PBD itu sebenarnya ada segi lisan, pemerhatian dan tulisan. Dan daripada sedikit kajian yang saya buat soal selidik, rata-rata guru sebenarnya tahu bagaimana melaksanakan pentaksiran. Sebab guru-guru ni memang hebat. Guru-guru ni memang hebat sebenarnya, memang kreatif. Tetapi sejauh mana pentaksiran itu berkualiti? Itu kita boleh fikirkan. Dan selepas ini kalau kita ada peluang untuk bersua muka, sejauh mana sumatif itu kita laksanakan dengan lebih berkualiti. Dan saya ada juga persoalan di sini. Adakah macam sekolah rendah ya? Okey, so di sini ada rakan-rakan guru sekolah rendah. Okey, kan untuk tahap 1 kita hanya ada PBD. Tapi betulkah hanya ada PBD? Bolehkah kita melaksanakan sumatif? Okey, itu saya tinggalkan persoalan di sana. Tidak saya ulas ya. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh cara merekodlah PBD. Kita cerita sikit ya. Ramai. Terus ada yang isi bulan transit, ada yang buat begitu. Maksudnya cikgu ni sangat komitmen tinggi. Dia memang buat borang transit walaupun tidak diminta. Tidak diwajibkan memang. Bukan diwajibkan. Kemudian ada yang simpan dalam RPH. Ada yang menggunakan borang disediakan oleh guru itu sendiri. Dia kreatif kan. Membuat senarai semak, membuat buku catatan, Excel. Maksudnya itu semua terpulang kepada rakan-rakan. Tapi apa peranan ketua panitia? Kita sebagai ketua panitia, kita ada sedikit kuasa sebenarnya. Tapi macam saya tidak boleh kata mesti buat. Saya bukan ketua panitia, saya ni pembimbing sahaja. Okay? Saya hanya pembimbing sahaja. Okay. Jadi ini pun telah saya telah kupaskan tadi mengenai kenapa PBD itu penting dan apa pertimbangan profesional. Profesionalkah kita kalau kita letak TP itu dalam kita punya minda sahaja? Contohlah, saya tinggalkan persoalan itu. Okey, saya tinggalkan persoalan itu ya. Okey. Jadi sebenarnya apa kebaikan perekotan dilaksanakan adalah untuk memudahkan rakan guru sebenarnya ya. Tapi kenapa saya bercerita dengan ketua-ketua panitia hari ini? Sebab ketua panitia lah yang berkuasa untuk menguruskan perlaksanaan perjalanan PBD. Maksudnya kita sebagai satu kumpulan. Sebab kita mau meningkatkan subjek kita masing-masing. Subjek BM contohnya. Macam mana kita mau meningkatkan subjek kita? Macam mana kita mau meningkatkan kualiti PBD kita? Semuanya bermula daripada kepimpinan MLT. Sebab tu MLT ini sebenarnya barisan yang sangat penting di dalam sebuah sekolah. Maksudnya MLT ini tidak boleh dipandang rendah ya, sebab MLT inilah yang penting sebenarnya. Siapa yang membantu guru kanan bidang? MLT. Kalau sekolah rendah tidak ada guru kanan bidang, dia terus membantu kepada penolong kanan 1. Sangat penting. Maksudnya MLT ini sangat penting. Sebab itu mesti ada kepimpinan di dalam diri MLT dan saya nampak ramai yang guru-guru yang saya pernah membimbing ya. Saya bukan membimbing sebenarnya, saya hanya membantu sebab rakan-rakan guru memang sudah sentiasa hebat, memang hebat. Cuma mungkin kadang-kadang mungkin kurang penghargaan, mungkin tidak ada bantuan, mungkin kita ada terlupa sedikit. Itu yang menyebabkan kehebatan itu tidak terserlah. Okey, kita teruskan. Okey, jadi di sini memang ada peranan SLT juga untuk meningkatkan PBD itu dan macam mana PBD itu boleh ditingkatkan kita
gunakanlah pelantar PLC. Itu kita ceritakan nanti mengenai PLC. Sebab itu PLC ini sangat penting. Macam hari ini, kenapa kita boleh jadikan PLC? Sebab nanti saya akan pergi ke berjumpa dengan rakan-rakan lah, rakan-rakan bimbingan saya, untuk meneruskan lagi perbincangan kita mengenai pengurusan panitia ini. Maksudnya tidak akan habis di sini. Saya akan terus membimbing rakan-rakan sampailah rakan-rakan masih perlukan saya. Begitu. Okey? Okey, ini adalah contoh-contoh. Jadi tidak perlu saya kupaskan lagi. Okey. Dan seterusnya, adakah kita menganalisis data PBD? Telah saya ceritakan juga tadi kan. Jadi mungkin boleh membuka minda kita betapa PBD itu sangat penting untuk kita lihat, untuk dijadikan sebagai perancangan program nanti. Sebab nanti bila saya bercerita tentang kita merancang program peningkatan kualiti murid, di sana akan ada mengait dengan inilah, okey, dengan analisis data. Okey, ini adalah contoh-contoh jadual kekerapan pemberian latihan. Adakah kita maksudnya menyediakan jadual kekerapan pemberian latihan murid? Ada ke tidak? Itu persoalan. Okey, itu persoalan. Adakah kita membuat jadual pemeriksaan buku latihan? Dan sejauh mana jadual yang kita buat ni kita buat betul-betul. Bukan sekadar perhiasan di dalam fail panitia. Itu. Siapa yang bertanggungjawab? Inilah kita sebagai MLT. Kitalah sebenarnya pemimpin kepada kita punya rakan-rakan di bawah bimbingan kita, di bawah pimpinan kita lah, dan KP lah sebenarnya yang membimbingkan rakan-rakan. Bila saya bimbing rakan MLT akan membimbing rakan-rakan di bawah panitia masing-masing. So itu ada cerita mengenai coaching and mentoring. Tapi itu kita tidak ceritakan pada hari ini. Okey, mengenai borang pemeriksaan buku latihan. Sejauh mana kita ada membudayakan borang pemeriksaan buku latihan ni, dan kita budayakan dan kita gunakan betul-betul. Bukan sekadar macam okey ada pemantauan, kita pun isi. Maksudnya tanpa hati lah. Maksudnya kita buat tu bukan kerana kerja kita, kerana orang. Maksudnya boleh kita fikirkanlah selepas ini ya. Okey, ini adalah contoh borang laporan. Maksudnya borang laporan yang kita boleh gunakan untuk semua program yang kita lakukan. Dan di dalam borang laporan ini ada penambahbaikan, maksudnya ada, yang paling penting adalah tindak susul. Selalunya cerita tentang tindak susul ni susah kita penuhi. Tetapi dalam borang laporan ni ada mengenai tindak susul. Jadi bolehkah dijadikan sebagai evidence? Borang laporan ini dijadikan sebagai evidence tindak susul? Boleh. Boleh. Sebenarnya boleh. Kalau ikut hari itulah kami ada berbincang sedikit dengan Nazir, tapi itu 2 tahun lalu lah kan. Mungkin yang terkini tidak pasti. Tapi setakat yang sebelum ini boleh. Ini boleh dijadikan sebagai evidence. Dan ini sebagai kita punya penambahan ilmu sahaja. Dari segi penulisan evidence, selalunya SU SKPMG itulah kan. Penulisannya mesti betul lah, mesti ada tahun. Maksudnya kita tidak boleh tulis dia SKP matematik tingkatan 1. Tidak boleh begitu. Dia mesti full secara penulisan. Itu sebagai kita punya ilmu sahaja, sebab ini akan diisi oleh selalunya SU lah, setiausaha SKPMG itu sekolah. Okey, jadi untuk pengurusan panitia yang pertama telah selesai. Jadi mungkin kalau rakan-rakan guru belum lagi menguasai, ya, saya akan berikan senarai semak tersebut ya untuk rakan-rakan guru yang berada di Sarawak, yang guru-guru di bawah pimpinan Cikgu Faizal. Saya akan bagi pada Cikgu Faizal nanti. Dan rakan-rakan guru yang berada di Labuan, saya akan bagi di dalam grup kita lah, dalam grup Telegram kita ya. Okey. Jadi setakat ini ada soalan rakan-rakan untuk pengurusan panitia yang pertama? Boleh chat juga. Kalau tidak ada, kita teruskan yang kedua. Ya, saya rasa memang sebenarnya rakan-rakan yang ada di sini memang sudah sangat hebat sebenarnya. Ini betul-betul ini hanya sebagai pembugaran. Sejauh mana kita mau mencapai kualiti 4, okey, di dalam pengurusan panitia. Dan bukan sekadar evidence, tetapi itulah kerja buat yang kita lakukan sebelum evidence itu dimasukkan ke dalam file. Okey, kerana file itu hanyalah evidence sahaja. Okey, file itu hanya evidence. Okey. Okey, kita terus fokus kepada bantuan grant per kapita mata pelajaran.
Okey, jadi 31.24. Kenapa saya memilih tajuk ini pada hari ini bukan yang kedua? Kerana saya sudah terangkan tadilah, ada masih kedapatan rakan-rakan panitia yang masih meletakkan kosong di tahap tindakan. Bulan 3 ni kosong sebab duit belum turun, duit PCG belum turun kan. Jadi selepas ni jangan letak kosong sebab kita kena buat anggaran pembelanjaan sudah. Walaupun duit belum diturunkan. Jadi bolehlah buat anggaran pembelanjaan. Bukan anggaran pembelanjaan ni bukan yang hebat-hebat sangat. Maksudnya anggaran pembelanjaan yang simple-simple sahaja yang memang yang ingin kita lakukan, ingin kita laksanakan. Maksudnya jangan susah-susah ya rakan ketua panitia. Kita buat dengan apa, itulah kalau kita ada banyak perkongsian, sebenarnya menjadi ketua panitia ni menyeronokkan. Betul ke Kak Mary? Menyeronokkan ke menjadi ketua panitia? Kak Mary Bong. Boleh respon saya Kak Mary? Okey. Menyeronokkan. Ya, tu maksudnya di sana ada pembuktian bahawa menjadi ketua panitia sebenarnya adalah satu pekerjaan yang mulia dan sangat menyeronokkan sebenarnya kalau kita memang ada senarai semak. Okey? Maksudnya kita jangan pening-pening, kita ikut saja. Yang penting ada senarai semak dan pengetahuan lah. Okey? Okey, kita teruskan lagi ya. Okey, jadi saya bacakanlah walaupun rakan-rakan guru memang sudah biasa membaca ni. Untuk bahagian 4 ini, okey, untuk pengurusan kewangan ataupun grant per kapita ini ada 4 tindakan. Yang pertama melaksana, merancang, kemudian melaksana, memanfaatkan dan merekodkan. Okey, sebenarnya setiap kita punya pengurusan panitia ni memang ada PDCA, maksudnya plan, do, check dan action sebenarnya. Semua tu ada di dalam kita punya penskoran ini. Itulah kita punya kerja buat. Sudah ada diberikan apa namanya petunjuk. Dan untuk dapat 4 pun sudah dibocorkan. Seolah-olah macam dibocorkan lah ni. Kalau mau dapat 4, apa yang mesti dibuat? Kalau di sini kalau kita mengikut prosedur, mengikut keperluan, mengikut kesesuaian secara menyeluruh dan secara berterusan. Jadi mungkin yang susah di sini adalah secara berterusan. Okey. Jadi ini adalah contoh dari segi evidence. Okey, kalau merancang perbelanjaan, apa evidence-nya? Minit mesyuarat tadi yang kita ceritakan tadi, belanjawan panitia. Maksud kita buat belanjawan panitia sendiri, anggaran perbelanjaan panitia yang kita bincangkan dalam minit mesyuarat pertama tadi. Kemudian boleh masukkan minit mesyuarat kewangan. Kan kita ada mesyuarat bersama-sama dengan kewangan. Ambil minit tu masukkan di dalam file. Kemudian agihan grant PCG itu pun anda kena bagikan sekeping, 2 keping. Kemudian kertas kerja, minit mesyuarat. Okey, bercerita tentang kertas kerja ya. Okey, ada setengah aktiviti ya, tidak perlu pun kan kewangan sebenarnya kan. Kalau untuk program file yang kedua, okey saya tidak berceritalah itu kita cerita nanti. Kena jumpa lagi lah PLC yang kedua. Okey. Yang kedua, melaksanakan perbelanjaan. Okey. Adakah kita menyimpan nota minta, voucher bayaran, lepas tu pesanan tempatan, LO, rumusan perbelanjaan, rekod penerimaan, adakah kita simpan? Dari mana kita mau dapat? Boleh, mungkin ada yang separuhnya kita boleh dapat daripada kerani kewangan sekolah kita lah. Dan untuk pengetahuan rakan-rakan ya, jika rakan-rakan ingin mendalami lagi mengenai kewangan ini, memang bagus ya kalau sekiranya pentadbir boleh memberi peluang kerani kewangan untuk menceritakan sedikit kepada ketua-ketua panitia. Boleh menceritakan sedikit kepada ketua-ketua panitia. Okey, sebab macam kami sendiri pun sebagai SIC kami bukan pakar sangat mengenai kewangan ini. Maksudnya dari segi ini evident ya. Ini maksudnya cukuplah ni. Tapi kalau kita mau mendalami lagi mungkin boleh buat CPD lah bersama dengan kerani kewangan. Ada sebuah sekolah di Labuan dorang buat. Jadi macam ya betul juga. Tidak pernah macam saya selama 19 tahun saya di sekolah kan, saya tidak pernah maksudnya tidak ada pernah CPD mengenai kad lupa nama kad tu. Maksud diceritakan. Sekurang-kurangnya kita sebagai ketua panitia ada ilmu. Kenapa kena tulis nota minta? Contohnya. Macam mana mau dapatkan invoice contohnya. Mungkin bolehlah dijadikan CPD setiap tahun sebagai pembugaran. Okey?
Dan seterusnya, bagaimana yang dikatakan memanfaatkan sumber pendidikan? Apa evidennya? Dari segi rekod penggunaan inventory, rekod pinjaman peralatan, ini rasanya biasa dibuat di sekolah lah. Mesti ada lah. Jangan tiada rekod. Macam mana evidennya nanti kan? Dan akhir sekali yang keempat, merekodkan penerimaan dan penggunaan sumber pendidikan sama. Nampak tu? Evidennya sama. Jadi sebenarnya sangat tidak, apabila kita mengetahui apa yang kita kena buat, maksudnya kita tidak akan rasa berat menjadi sebagai seorang ketua panitia. Sebab kita sudah ada dia punya garis panduan. Okey? Dan ini adalah contoh anggaran perbelanjaan tahun 2017. Ini saya punya contoh dulu 2017 masih berada di sekolah, ya. Okey. Ini contohnya, simple saja rakan-rakan ya. Ada yang lagi hebat daripada inilah. Okey, ini bukan hebat nih, simple sangat nih. Okey. Jadi untuk hari ini telah selesailah kita punya PLC untuk kewangan dan dokumen. Yang pertama dan yang keempat. Jadi jika rakan-rakan guru ada persoalan, bolehlah bertanya kepada saya sekarang lah. Sebelum kita mengakhiri. Saya memang cuba sedia upaya untuk mengambil masa rakan guru sedikit sahaja. Sebab saya faham rakan-rakan guru sangat terlalu banyak yang, ya, guru-guru ni sebenarnya adalah sangat mulia pekerjaannya. Itu saja. Saya saja yang tidak berpeluang lagi untuk berada di sekolah. Okey. Jadi di hadapan itu saya sudah cuba jana QR untuk SPL KPM, tapi hari ini tidak macam QR untuk masukkan dalam PLC itu tidak ada masalah sedikit. Jadi maksudnya saya yang kena isikanlah nanti satu persatu. Jadi rakan-rakan dimintalah ada juga saya masukkan dalam di ruangan chat tu. Selepas ni bolehlah isi Google Form yang saya sediakan untuk sekolah rendah 1 dan sekolah menengah 1. Okey, sambil-sambil itu jika ada soalan yang boleh ditanya. Okey. Tiada soalan, tapi saya ada soalan. Okey, soalan saya adalah sejauh mana kepahaman rakan guru walaupun saya ada bertanya soalan di sana, okey? Adakah penyampaian saya pada hari ini memuaskan hati atau ada pertambahan lagi yang ingin rakan guru tanya? Boleh tulis di ruangan chat itu, mana tahu nanti kita ada PLC lagi, saya boleh tambah lagi maklumat. Kalau saya dapat tambah, saya akan tambah supaya KP-KP jelas apa yang ingin dilaksanakan nanti dengan penuh semangat. Ya. Oh, nampaknya jelas ya, betul tiada soalan ni. Hello Cikgu. Ya Cik Faizal. Saya mungkin saya nak minta penjelasan tentang yang awal tadi, iaitu tentang semakan kerja rumah itu. Jadi untuk di sekolah saya biasanya buat secara berkala lah. Saya buat masa ini, tapi mungkin boleh diperjelaskan sebab di sini mungkin ada guru-guru biasa yang mengikuti bahawa semakan kerja rumah ni adalah satu kerja buat yang wajib bagi pentadbir dan juga satu kerja buat yang wajib bagi guru-guru. Jadi minta puan jelaskan kenapa pentadbir mesti buat dan macam mana cikgu perlu buat. Jadi tentang proses dia. Mungkin Cikgu Jureda boleh pencerahan lah tentang semakan kerja rumah ini. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Tuan Faizal. Okey, jadi dari segi saya suka dengan soalan ini ya, sebab ini antara perkara yang saya sangat titik beratkan ketika berada di sekolah. Dan saya faham pada permulaannya saya pernah juga duduk di kerusi ketua panitia dan guru kanan bidang. Okey, maksudnya macam mana kenapa saya rasa menanda ini sangat penting. Sangat penting. Sebenarnya kan guru-guru ini sebenarnya memang hebat. Tetapi kadang-kadang kalau kita tidak melihat, kadang-kadang mungkin rakan-rakan guru akan ada terleka sedikit. Bukan kerana dia mau terleka, tetapi sebab cikgu ini sangat sibuk. Maksudnya terlalu banyak yang ingin dibuat ya. Jadi apabila ada penjadualan, maksudnya secara berterusan, maksudnya mungkin bulan Februari, bukanlah setiap bulan kan. Maksudnya mungkin kita start dengan Februari, kemudian April, kemudian Mei,
April, kemudian Julai, kemudian mungkin Oktober, maksudnya secara berkala dan berterusan kan, sepanjang tahun. Sekurang-kurangnya apabila ada penjadualan itu, rakan-rakan guru, rakan-rakan kita ya akan bersemangat rasanya ya menanda buku latihan. Dan saya sendiri, saya teringat dulu ya, bila saya berfikir saya duduk di kursi guru kanan bidang, saya lah yang orang yang kena menanda buku dengan lebih baik berbanding rakan-rakan guru di bawah saya. Sebab saya nampak ada rakan guru yang di bawah saya penandaannya sangat bagus, dan ada juga yang saya dapati ada guru yang tidak pernah ada buku latihan untuk murid. Tetapi apabila kita melaksanakan itu kan secara tidak langsung, maksudnya secara berhikmah, rakan guru yang langsung tidak ada buku latihan tadi, dia menyediakan tanpa disedari. Maksudnya kita tidak memaksa, tapi oleh kerana ada penjadualan itu, maka rakan guru ini telah menyediakan buku latihan, dan latihan ini sangat penting lah. Sebenarnya latihan-latihan itu sebenarnya adalah sebahagian daripada pentaksiran. Kenapa kita kena semak? Kerana itu tanggung jawab kita sebagai seorang guru kan. Dan lagi satu ya, ada satu cerita mengenai guru bahasa Melayu contohnya dan guru bahasa Inggeris. Maksudnya saya sangat salut lah, sebab untuk memeriksa karangan ini bukan mudah. Tetapi maksudnya besarnya kita punya pahala itu apabila kita menanda buku dengan sebaik-baiknya. Kerana contohnya kalau dari sekolah rendah kan, guru bahasa Melayu sekolah rendah, guru bahasa Inggeris sekolah rendah, kalau betul-betul memberikan latihan mengarang dengan betul daripada sekolah rendah, maksudnya akan membawa sampai dorang masuk ke universiti. Betapa besarnya pahala itu. Dan kalau kata Cikgu Faizal tadi, itulah kepentingannya kita menanda buku. Dan saya sendiri bila penanda buku ni kan, buku saya kena hantar dengan pengetua kan. Walaupun asalnya kerana manusia, kerana pengetua kan, kita kena buat, kita menanda dengan betul, tapi akhirnya akan menginsafkan kita bahawa itu adalah tanggungjawab kita. Dan saya terasa malu melihat ada rakan yang di bawah saya, dia punya penandaan lebih sangat bagus. Maksudnya kita tahu dia menanda dengan hati yang tulus lah. Sebab saya bukan orang yang menanda yang bersistematik. Sebab saya guru matematik kan, mau bagi saya soalan banyak-banyak kan, bagi soalan berhabis, tapi menandanya perlahan. Tapi sebelum saya berpindah kemari, saya ada buat sedikit kajian macam mana saya menanda buku dengan sistematik. Itu. Saya tidak pastilah saya menjawab soalan Cikgu Faizal ke tidak ya, Tuan Faizal. Saya harap menjawablah. Sangat penting ya, rakan-rakan guru, ketua-ketua panitia, guru-guru kanan bidang, tolonglah ambil 10 buah buku kah, 5 buah buku kah, supaya kita nampak, kita tahu apa perkembangan kita punya anak-anak murid. Walaupun kita bukan mengajar kelas itu, sebagai pemimpin, sebagai ketua panitia, sebagai guru kanan bidang. Okey. Menjawab ke Tuan Faizal? Ya, sudah menjawab. Okey, terima kasih. Baiklah, ada soalan lagi? Okey, untuk yang ingin rekod, nanti saya cuba sebab saya ni pun macam baru belajar ya Google Meet ni. Saya biasa guna Zoom, tapi Google Meet ni saya agak lemah. Tapi saya cuba sedaya upaya untuk menggunakan Google Meet ni. Kalau rakan-rakan guru memang sudah hebat menggunakan Google Meet kan. Malulah saya kan kalau saya tidak mahir. Ya. Okey, ada soalan lagi? Baiklah, rasanya kita belum sampai lagi ke 3.30. Alhamdulillah, berjaya saya menyiapkan PLC hari ini sebelum 3.30. Jadi berbanyak terima kasih kerana menghadiri PLC hari ini. Niat saya hanyalah satu, adalah untuk membantu rakan-rakan, ketua-ketua panitia terutamanya untuk memudahkan pengurusan panitia di sekolah, dan ketua-ketua panitia lebih bersemangat untuk melaksanakan tanggungjawab kerana ketua panitia adalah seorang pemimpin di sekolah.
dan malahan lebih penting lagi, sangat penting sebab ketua panitia lah yang akan memacu mata pelajaran masing-masing. Ketua panitia lah yang akan melihat bagaimana PDP di dalam kelas itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Kerana bukan kita kata SLT tidak, sebab ketua panitia dia pakarnya kepada subjeknya masing-masing. Maksudnya ketua panitia ni sangat hebat. Sangat hebat, dan saya sangat tidak meragui sebab saya telah jumpa beberapa orang rakan guru yang sangat hebat pengurusannya. Saya datang dengan 4, dia bagi saya 10. Sangat kagum. Saya sangat kagum, dan sampai hari ini saya macam hebatnya cikgu-cikgu ni sebenarnya. Itulah saya punya, sampai sekarang saya masih mengkagumi cikgu tersebut ya. Ya. Jadi rasanya jika ada kelemahan, kekurangan, saya minta maaf banyak-banyak. Saya akan cuba memenuhilah permintaan yang ingin rekod untuk PLC hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita berjumpa lain kali lagi. Okay? Assalamualaikum dan selamat petang. Jangan lupa isi Google Form ya.